Okey, baik. Kita akan bincang soalan latihan formatif 2.3 iaitu soalan yang melibatkan kepada gerakan jatuh bebas. Okey, tak lama, sekejap sahaja. So, kita ulang semalam gerakan jatuh bebas. Okey, so dalam gerakan jatuh bebas semalam, nilai G akan sentiasa bernilai negatif kerana G sentiasa bergerak ke bawah. Okay, so video untuk kelas malam nanti saya akan sharekan. Sebab saya dah edit sikit. Okey, soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Okey, ada siapa nak bagi jawapan? Apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Okey, jatuh bebas adalah satu pergerakan dengan pecutan graviti disebabkan oleh daya tarikan graviti sahaja. Okey, itu maksudkan dengan jatuh bebas. Jatuh bebas ni adalah merujuk kepada satu pergerakan, suatu objek yang disebabkan oleh pecutan graviti sahaja. Dan kita belajar semalam, apabila objek itu berjatuh, dia bergerak, so gerakan yang dialami oleh objek tersebut kita kenali sebagai pecutan graviti. Pecutan graviti nilainya malar, iaitu 9.81, itu nilai purata. Nilai purata bagi pecutan graviti ialah 9.881. Okey, jadi apabila objek tu jatuh dengan pecutan 9.1 maksudnya apa? Setiap saat hal laju bagi objek tersebut akan bertambah sebanyak 9.81 meter per saat. Okey, faham yang tu? Faham. Faham. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Sebiji bola plastik dan sebiji bola keluli sama saiz dilepaskan dari tebing bukit. Adakah bola-bola itu akan sampai ke kaki bukit pada masa yang sama? Jelaskan jawapan anda. Okey, ada satu bola plastik, satu lagi bola keluli. Okey, dia berbeza ni. Satu plastik, satu keluli. Jisim dia tak sama. Tapi sama saiz. Okey, jadi adakah bola-bola itu akan sampai ke kaki bukit pada masa yang sama? Tak. Tidak. Okey, jelaskan jawapan anda. Mengapa? Kenapa? Berat dia berbeza. Beratnya berbeza. Terdapat rintangan udara. Rintangan udara. Nah, siapa akan sampai ke kaki bukit dulu? Bola Ke kaki bukit dulu? Bola Bola keluli. Okey. So cawan cawan tak setuju. Bola keluli akan sampai ke kaki bukit lebih awal daripada bola plastik. Bola kan. Salah baca soalan tadi. Kerana terdapatnya rintangan udara. So rintangan udara yang bertindak pada keluli adalah lebih kecil. Okey, soalan nombor 3. Suatu objek yang dilontar ke atas secara menegak. Okey, satu objek dilontar ke atas. Secara menegak. Mencapai ketinggian maksimum. Okey, masa sampai ketinggian maksimum ni, apa berlaku kepada V? Sifar. V dia akan jadi sifar. Okey. Oh, masa dia lontar ni dia bagi tahu tak berapa hal laju dia? Tak. Tak bagi kan. So tak bagi tahu nilai U. Nilai U dia tak bagi tahu. Tapi dia bagi tahu apa? Tinggi maksimum kan? S dia sama dengan 5. Okey, jadi yang pertama nak cari apa? Nak cari hal laju objek semasa dilontar. Maksudnya nak cari U lah ni. U. Okey, so nak cari U. So nak gunakan rumus apa? Maklumat yang kita ada dalam soalan hal laju akhir. Betul?
Darjah jahil Betul. sifar. Lepas tu kita tahu sasaran dia. 5 Graviti. meter. Dan kita tahu juga G. G. G adalah negatif 9.8. 81. Okey, so nak guna rumus mana? Guna rumus yang tak ada T. Cari rumus yang tiada T. So, rumus yang tiada T adalah V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 U kuasa 2. 2 tambah 2 G 2G. GS. Okey, so kita gantikan nilai U, V dia sifar. Kuasa 2 tambah dengan U kuasa 2 tambah dengan 2. G negatif 9.81. S dia ke atas kan? Kalau S ke atas nilainya adalah positif. Okey, so dapat berapa? U adalah sama dengan punca kuasa. Cikgu kenapa S dia 10? S, ya. S dia 5. S dia 5. Okey, S dia 5. Okey, bagus. Ada yang alert kat situ. S dia 5. Okey. So dapat berapa kat situ? Punca kuasa U kuasa 9. 98. 9.81. 5. So dapat apa? 9.81. 9. 9.81. 9.81 ke 9.91? 8. 81. 9.81 meter per saat. Okey, so dia dapat 9.81. Betul ni saya kira. Tekan kalkulator betul-betul. Cikgu dapat 9.81 tu sebelum square root. Sebelum square root. 98.1. 68.1. Okey, so jawapan akhir. Okey, sebelum square root okey kita buat semula. Okey, so buat semula, jangan risau. Benda boleh padam. Okey, U kuasa 2 adalah bersamaan dengan 10 98 kan? 98.1 kan? Betul? Betul. Okey, so U adalah bersamaan dengan square root 98.1, jadi U adalah samaan dengan 9.91 meter saat kuasa negatif 1. Okey, itu soalan A. Okey, soalan B. Okey, soalan B. Soalan B dia minta apa? Masa. Masa untuk objek sampai ke tinggian maksimum. Nak cari T. Yang ni nak cari T pula. Okey, U kita dah ada tadi. U adalah bersamaan dengan 9.91. Okey, V kita ada, S dah ada. Kita nak guna rumus mana? Nak guna rumus mana nak guna? S V sama U V tambah 1/2 GT kuasa 2. AT kuasa 2. Nak guna rumus ni? GT. Okey, A gantikan dengan G. Okey. So masukkan nilai S. S berapa? 5. S dia 5. Okey, S dia 5. Oops. Madam. S-nya 5. Ke atas kan? 5 positif. U-nya? 9.91. 9.91. T? Tak ada. T nak cari. Tambah dengan 1/2 negatif 9.81. 9.81. T kuasa 2. kuasa 2. T kuasa 2. T kuasa 2. Oh, rasa yang ni susah ke senang nak selesaikan masalah yang ni?
Susah. Susah. Agak-agak ada tak rumus yang lebih mudah kita nak guna? Ada. Ada. Okey, nak guna rumus mana? V sama dengan U tambah GT. Okey, boleh juga gunakan rumus V sama dengan U tambah GT. GT. Ni pun rumus ni boleh guna. Kita tak apa, kita selesaikan yang atas ni dulu. Macam mana nak selesaikan ni? S sama dengan 5. S sama dengan 5 kan? Okey. Untuk apa? T sama dengan? Cuba kira T sama dengan berapa ni? Secara matematik. Ini kena selesaikan menggunakan kaedah kuadratik. Kuadratik. Okey, tak apa, kita guna rumus yang bawah ni. U dia sifar. Betul? V sifar U sama dengan 9.91 tambah dengan G negatif 9.81 lepas tu T. Okey, so kalau guna yang bawah ni lebih senang lah. So T sama dengan negatif 9.91 bahagi dengan negatif 9.81. So bersamaan dengan 1 bersamaan dengan 1.01. 1.01 saat. Okey. So jawapan, so masa untuk sampai ketinggian maksimum adalah 1.01 saat. Okey, so masa yang diperlukan untuk objek kembali ke arah asal dia naik, masa naik Darab 2. 1.01 saat kan nak naik. So nak turun? Masa Satu kali lagi. Sama. So masa yang diperlukan untuk kembali ke keadaan asal adalah darabkan sahaja dengan 2. 2. So dapat 2.02. So untuk yang C adalah 2.02 saat. Okay, yang B adalah bersamaan dengan 1.01 saat. So kita guna yang bawah yang lebih senang lebih senang untuk kita cari. Nak guna yang atas ni tak ada masalah nanti awak kena buat cari secara kuadratik. Tukar kat sini. Ni berapa ni dapat ni? 2 ni 4.9 9.81 bagi 2 dapat. Tekan kereta 9.81 bagi 2 dapat berapa? 4.905. 4.05. Awak kena susun dia akan jadi 9 negatif 4.905 T kuasa 2 tambah dengan 9.91 T tolak dengan 5 bersamaan dengan sifar. Ni belajar tak dalam AdMath? Macam mana nak selesaikan ni? Dah. Kuadratik. Okey, so awak akan dapat 2. Awak akan dapat 2 nilai. Okey, soalan yang keempat. Dan sebiji bola tenis yang dilepaskan jatuh secara menegak. Ini dilepaskan pula. Kalau lepas, kalau lepas apa yang awak tahu? U-nya sama dengan C. Kosong. Okey. Berapa tinggi? Tingginya adalah 50 meter. S sama dengan 50 meter. Tapi disebabkan lepas, S nanti kena jadi negatif. Okey. So masa untuk bola sampai ke tapak bangunan. Berapa masa nak sampai ke tapak bangunan daripada atas sampai bawah? Nak cari T. Okey, nak cari T yang maklumat yang ada U, S dengan G. Jadi gunakan rumus yang tiada V. Okey, rumus yang tiada V apa? S sama dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2. Okay, so yang A kita akan gunakan S sama dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2.
Okey, kita tahu U dia sama dengan sifar, so UT akan jadi sifar. S bergerak ke bawah, nilainya akan jadi negatif 50. So bersamaan dengan 1/2, G adalah negatif 9.81. Kenapa negatif? Kerana arah untuk kedudukan sentiasa ke bawah. So T kuasa 2. So T akan dapat negatif 100 bahagi dengan Negatif 9.8. 9.81. So T awak akan dapat bersamaan dengan Square root 10.2. Square root. Okay, square root. Okay, so jawapan akhir dia 3.2. 3.2. 3.19 kan? Okey, 3.2. Okey, kita guna 3.19 Okey, 3.19 saat. Itu masa yang kita dapat. Masa untuk dia sampai ke bangunan bawah, ke bawah sampai ke permukaan kat bawah. Okey, yang B. Okey, so masa yang kita dapat kat sini adalah 3.19 saat. Okey, B. Hal laju bola sebaik sebelum mencecah lantai. Okay, nak cari V sebelum mencecah lantai. So yang B ni kita gunakan yang senang lah. V sama dengan U tambah G GT. Okay, so V adalah bersamaan dengan U sifar. So G adalah negatif 9.81. Darabkan dengan masa yang kita dah dapat tadi 3.19 saat. So akan dapat nilainya adalah negatif Negatif 31. Negatif 31. Perpuluhan ada perpuluhan tak? Ada. Perpuluhan? 29. Okey, 29 meter ataupun 3 meter lah Negatif 31.3 meter. Okey, negatif ni maksudnya apa? Maksud negatif yang kita dapat ni? Dia apa Maksud negatif ni? Dia bergerak ke bawah? Dia bergerak ke bawah. Dia bergerak ke bawah. Okey, nilainya ada berapa nilai hal laju dia? Nilai hal lajunya ada 31.3 meter per saat. Okey. Yang ketiga, jarak tegak yang dilalui pada saat ketiga. Pada saat ketiga Dia cakap pada saat ketiga, bukan dalam masa 3 saat. Pada saat yang ketiga. Maksudnya kita kena cari jarak untuk saat kedua. Okey, masuk kat sini, apa yang kita kena dapat ialah kita kena kira jarak untuk saat ketiga tolak dengan saat yang kedua. Tu. Okey. Jarak yang dilalui pada saat yang ketiga. Saat yang ketiga apa? Satu. Macam tu lah pada saat yang ketiga. Faham tak? Jarak untuk saat ketiga tolak dengan jarak saat yang keempat. Saat yang keempat. Tolak jarak saat yang kedua. So macam mana untuk saat yang ketiga ni awak kena gantikan dengan S sama dengan berapa? S sama dengan 3. T dia sama dengan 3. Kat sini T sama dengan 2. Okay. Macam mana kita nak buat? Kita dah dapat ni S3 tolak S2 kan? S3 tolak S2. So sesaran yang kita nak gunakan adalah S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2 tu. GT kuasa 2. Okay, sebab ni dah sifar dah. Dah sifar. Jadi apa yang kita boleh buat adalah 1/2 GT3 kuasa 2 tolak dengan 1/2 GT2 kuasa 2. T3 ni maksudnya saat yang ketiga lah. Dan kalau kita masukkan nilai 1/2 negatif 9.81. T3 tu maksudnya saat yang ketiga tolak dengan 1/2. Okay. G negatif 9.81 darabkan dengan 2. Okay. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Kuasa 2 tu, jangan lupa kuasa 2. Kuasa 2 kan dia.
Okey, jarak tegak 219. berapa? Yang pertama 216. Okey, yang pertama 216 tolak Perpuluhan ada perpuluhan 216 perpuluhan 53. 53 tolak dengan 19,62. berapa? Negatif 19,62. Negatif 19.62. Ya. Yang ni betul ke ni? Yang Yang pertama pertama ni? negatif 44,144. Okey, negatif 44. Okey. Okey, negatif 44. Wow, dah betul. Negatif 44 perpuluhan Perpuluhan 145. 145. 15 lah Oops. Perpuluhan 15. Okey, perpuluhan 15. Ya, tekan kalkulator dapat apa ni? Negatif 24,525. Negatif 24 perpuluhan 525. 525 meter. Okey, inilah dia punya jarak tegak dia. Untuk saat ketiga. Okey, dia berbeza kan selepas 3 saat dengan saat ketiga sebab dia nak tahu saat ketiga je. Soalan ni nak tahu saat ketiga sahaja. Okay, kalau cakap berapakah jarak tegak yang dilalui oleh objek selepas 3 saat, kita tak perlu tolak kita terus ambil yang kalau saat ketiga kan, kalau soalan dia tanya apa? Yang selepas 3 saat. Jarak selepas 3 saat. Ini kita terus gunakan 1/2 negatif G darab dengan T kuasa 2 tu. T ni terus gantikan dengan 3 sahaja. 3 kuasa 2. Ni kalau dia minta selepas 3 saat. Cuma soalan ni dia minta pada saat ketiga. Tu je beza perbezaan soalan lah. Okay, itu saja untuk perbincangan bagi soalan topikal 2.3. Okay, so kelas kita sampai di sini sahaja untuk minggu ini. Jumpa lagi pada kelas minggu hadapan.